Salam sejahtera semua. Pagi ini kami bawakan perkembangan berita kepada anda. Bersama saya Jessica Chung, kita teruskan dengan perincian ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga minyak RON 97 akan naik 7 sen bagi tempoh 18 hingga 24 Mac. Ini akan menaikkan harga minyak RON 97 yang sebelum ini berharga RM2.40 kepada RM2.47 seliter bermula 12.01 minit tengah malam ini. Bagaimanapun harga bagi minyak RON 95 dan diesel masih kekal masing-masing pada harga RM2.05 dan RM2.15 seliter. Kementerian Kewangan menegaskan harga RON 95 dan diesel akan dikekalkan walaupun harga minyak dunia meningkat. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh Persatuan Jati Miriek bagi mengetengahkan kaum mereka baik di Malaysia secara amnya maupun di Sarawak khasnya. Kebanyakan daripada kira-kira 10,000 orang Miriek menetap di utara Sarawak dan Brunei Darussalam. Persatuan Jati Miriek ditubuhkan pada tahun 1982, tidak lekang untuk terus berusaha untuk menerbitkan pelbagai buku, dan ketika ini kita telah menerbitkan 4 buku. Duanya adalah dari segi bahasa, satu daripadanya adalah mengenai seni ukiran kubu lama Jati Miriek, dan yang satu lagi adalah mengenai adat istiadat perkahwinan Jati Miriek. Sehubungan itu, Bub Ideh Itai juga telah dikeluarkan bagi mengetengahkan bahasa Jati Miriek kepada umum dan khususnya generasi muda yang mungkin kurang fasih bertutur dalam bahasa itu. Usaha ini juga sekaligus untuk berkongsi maklumat dan kandungan buku ini supaya dapat diperkembangkan pada masa akan datang. Untuk rekod, Jati Miriek merupakan satu daripada komuniti tertua di negara ini dan dikatakan telah datang ke Sarawak 200 atau 300 tahun dahulu, dan perkataan Miri dikatakan berasal daripada Miriek. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak KWKPK Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, penyertaan wanita pada peringkat membuat keputusan masih rendah selain kurang mendapat kepercayaan untuk memimpin. Misalnya hanya 16 orang atau 3% sahaja wanita dilantik sebagai ketua masyarakat, dan seramai 513 atau 9% sahaja wanita dilantik sebagai ketua kaum setakat Mac 2021. Dalam perkhidmatan awam negeri pula, seramai 12 orang atau 15% sahaja wanita berada di peringkat pengurusan tertinggi, sedangkan 47.19% atau sejumlah 1,840 wanita berada dalam kumpulan pengurusan dan profesional. Setakat ini tiada wanita dilantik untuk mengetuai syarikat milik kerajaan GLC. Hal ini masih ramai dalam kalangan masyarakat belum menjiwai hasrat memahami aspirasi dan mendengar suara mereka secara keseluruhannya. Sehubungan itu, masih terdapat golongan yang kurang pengetahuan mengenai penderaan mental maupun emosi sehingga menyebabkan mereka terperangkap dan terpaksa mengatasi masalah bersendirian. Justeru Fatimah menyeru golongan ini untuk bangkit dan terus berjuang kerana mereka sepatutnya mewujudkan peluang mereka sendiri agar dapat memiliki kehidupan yang lebih bermakna. For those who are facing discrimination and who are in abusive relationship, please step up, fight and create your own opportunities to have a meaningful life you truly deserve. Menerusi teknologi dan platform digital yang ada, wanita Sarawak dipercayai mampu menjadi tonggak utama dalam agenda pembangunan negeri dengan memainkan peranan mereka masing-masing, malah mentransformasikan negeri serta mempunyai masa depan yang cerah. Dalam usaha menuju ke arah itu, kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, digitalisasi tidak hanya terikat kepada satu jantina sahaja. Ini bermakna masa depan kita adalah cerah untuk semua manusia, tidak terkongkong dengan gender. Sebab itu dalam kita mentransformasikan ekonomi kita ke arah 2030 yang berteraskan kepada digital ekonomi, ia akan memberi peluang saksama
di antara mereka yang mencuburi di dalam kaedah-kaedah pendekatan yang baru dalam kita hendak membangunkan negeri kita. Dalam hal ini saya percaya bahawa wanita Sarawak dapat memainkan peranannya. Bagaimanapun ujarnya lagi, mereka juga perlu mahir dalam semua perkara supaya dapat bersaing dengan kaum lelaki. Tapi new era it is different. It is based on merit dan saya yakin bahawa masyarakat lelaki you have to acknowledge that. Unless we can compete, let us compete in terms of command of technology. Sebab itu apabila saya merangkakan pembangunan ke arah 2030 yang berteraskan kepada digital, bermakna era ini adalah era yang mencabar dan yang berjaya hanya mereka yang mempunyai ilmu yang terkini yang boleh mengubah masa depan kita. Sementara itu, sempena sambutan Hari Wanita Peringkat Antarabangsa, Abang Johari turut menyampaikan 7 anugerah pengiktirafan khas kepada penerima yang telah menyumbang nama Bumi Kenyalang ke Persada Antarabangsa. Selamat Hari Wanita Antarabangsa 2021. Beliau adalah Joanne Lai Injing. Bagi penerbit klip video Joanne Lai, pengiktirafan ini merupakan sesuatu yang tidak disangka kerana menurutnya penghasilan muzik video lagu Penghidup Aku sangat singkat. I'm very happy lah sebab tak sangka kan? Tak sangka sebab macam kita syuting selama 3 hari kan? Ya, 3 hari saja untuk 5 hari punya music video. Thank you untuk bos juga sebab dia bagi opportunity untuk bekerjasama dengan Melissa Francis. Yeah. Berbeza pula dengan penyanyi popular Iban Sarawak, pengiktirafan ini sesuatu yang membanggakan terutama ia dinobatkan kepada penerbit perempuan. Baginya, ini juga mungkin rezeki lagu Penghidup Aku apabila telah tersenarai dalam Top 30 International Thai Film Festival 2020. Joanne salah seorang pengarah wanita yang sangat hebatlah bagi Melissa. Sampaikan kita punya video klip Penghidup Aku ataupun My Life, dia masuk Top 30 International Thai Film Festival anugerah untuk tahun 2020. Jadi Melissa rasa sangat bangga. Ini adalah salah satu pencapaian yang sangat baik untuk salah seorang pengarah video muzik wanita. Tahniah Joanne. Tambah Melissa lagi, beliau juga bersedia jika ditawarkan untuk bekerjasama dengan Joanne Lai sekali lagi. Besar hatinya Melissa kalau pihak Joanne masih nak buat MTV untuk Melissa Francis, why not? Kita sama-sama upgrade video klip dalam industri muzik lagu Iban. Perincian seterusnya. Percutian sama ada di dalam maupun di luar negara dianggap sebagai satu perkara biasa apabila kita dengan mudahnya dapat menaiki kapal terbang sebelum wabak COVID-19 mengubah segalanya. Walaupun masih ada ketidakpastian di dunia sekarang, sudah tentu setiap individu mempunyai sesuatu yang ingin dilakukan apabila keadaan kembali kepada norma biasa seperti sebelum pandemik. Namun kini kita menyaksikan fasa pemulihan dalam pelbagai sektor termasuk industri pelancongan melalui pelbagai inisiatif yang telah diperkenalkan. Adalah saat-saat kami yang tunggu-tunggukan, which is student IPT, one of the student IPT untuk melancong di Semenanjung. This is good where kita dah boleh travel like we used to. If kita dapat travel overseas pun kita boleh travel dalam Malaysia. First and foremost, I wish I can go back to my village which is in Kuching. Kami sebenarnya ini nak pergi ke Jepun. Kami mau pergi ke tempat yang menarik lah, orang nak selalu sebut. Sebenarnya kami plan nak pergi ke Sabah. Sabah kan norma ada banyak makanan laut yang pelbagai, ada Gunung Kinabalu, lautnya yang kacak membiru. Kini keinginan mereka dapat dipenuhi dengan peraduan travel wishlist yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dengan kerjasama majalah digital Backpackers. Pemenang utama bakal membawa pulang geran melancong ataupun travel grant tunai bernilai RM4,000
serta telefon bimbit berjenama Apple iPhone 12. Selain bertujuan untuk memberi peluang kepada rakyat meneroka destinasi pelancongan dalam negara, peraduan ini juga dilihat mampu merancakkan semula sektor pelancongan tempatan di Malaysia. Peraduan tersebut dirasmikan oleh Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri dalam satu sidang Zoom pada Rabu. Perkembangan sukan, Sarawak United FC terus mempamerkan aksi cemerlang apabila berjaya menumpaskan pasukan Kuching City FC pada perlawanan jiran tetangga dalam kempen Liga Perdana musim 2021. Ketua Jurulatih E. Ella Varasan berkata kemenangan berterusan ini mampu meningkatkan motivasi anak-anak buahnya selain optimis rekod cemerlang ini dapat dikekalkan dalam cabaran aksi yang seterusnya. Untuk memimpin 3 game kemenangan dengan tidak lulus. Itu satu rekod yang kita pegang, kena konsisten. So pada masa ni saya tengok kita baru 3 game. Poin yang penting untuk Pasukan tuan rumah membuka jaringan awal menerusi pemain kelahiran Nigeria, Uche Akhbar pada minit ke-9 selepas menanduk masuk bola yang dihantar oleh Kristi Jayaselan. Sebelum tamat separuh masa pertama, Sarawak sekali lagi memberi tekanan kepada pasukan pelawat apabila jaringan berjaya dihasilkan menerusi bekas pemain Terengganu musim lepas, Stuart Walk, pada minit ke-45 perlawanan. Kemenangan 2-0 itu sekaligus meletakkan pasukan Sarawak United berada di kedudukan teratas dalam carta Liga Perdana dengan pungutan 9 mata. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro dan My Preview. Saya Jessica Chung, salam hormat dan jumpa lagi.